Bagaimana hendak menulis hipotesis, kesimpulan dan hubungan dalam bahagian 3 bersama Cikgu Arini, guru sains anda. Seperti yang telah Cikgu terangkan, dalam bahagian 1 dan bahagian 2, ada 5 cara untuk menjawab hubungan, hipotesis dan kesimpulan. Itu cara 1, fakta, cara 2, 2S, semakin-semakin dan JM, jika maka. Cara 3 ialah JM 2 kali. Dan cara 4 ialah 2S semakin-semakin dan JM ada selepas. Okey, cara 5 iaitu cerita semua. Okey, dalam cara 1 telah Cikgu terangkan kepada kamu dalam bahagian 1. Cara 2 Cikgu telah terangkan kepada kamu dalam bahagian 1 juga. Okey, cara 3 Cikgu terangkan kepada kamu dalam bahagian 2. Okey, hari ini Cikgu nak terangkan kepada kamu cara 4 dalam bahagian 3, iaitu ada selepas. Sama dengan cara 2, tapi ada selepas. Bila kita nak menggunakannya? Jom sama-sama kita lihat. Seperti biasa, Cikgu nak ingatkan kamu, sebelum kamu memilih cara untuk menulis hipotesis, kesimpulan dan juga hubungan, apa yang perlu kamu buat ialah mesti cari PM dan cari PB. Kemudian lihat corak, kemudian lihat parameter sama ada PM ataupun PB. Biasanya kita lihat parameter PM. Dan barulah kita boleh pilih cara yang sesuai untuk menjawab hipotesis, kesimpulan dan hubungan. Okey, cara untuk menjawab tidak boleh kita pilih sesuka hati kita. Mesti tengok kehendak soalan. Okey? Jom kita lihat caranya. Cara 4. Cara 4 masih sama seperti cara 2, tetapi ada sedikit penambahan. Okey, lihat ya cara 4. Masih lagi 2S, semakin-semakin dan JM jika maka. Okey, tapi Cikgu kata ada tambahan tadi kan, iaitu tambahan selepas. Ingat, lepas ni kita lihat macam mana cara menjawabnya. Okey, ingat, ia masih lagi menghubungkan dua pemboleh ubah. Okey, bila kita hendak menggunakan cara 4? Cara 4 digunakan bila coraknya, lihat, cuba lihat. Makin banyak, makin naik. Nampak tak? Coraknya meningkat dan mendatar ataupun tidak berubah. Dia mesti ada, kalau ada corak mendatar, maksudnya ada dua corak. Ada dua corak, bukan meningkat menurun. Kalau meningkat menurun, caranya lain. Okey, meningkat menurun kena cerita semua. Okey, ni meningkat dan mendatar. Maksudnya dia ada dua corak, salah satunya adalah mendatar. Jadi kita kena guna cara 4. Okey? Okey, jelas? Okey, ataupun coraknya makin kurang dan tetap. Nampak tak? Berkurang, tidak berubah ataupun mendatar. Dan bila lagi kita guna? Bila parameternya selain daripada jenis, kedudukan, bentuk, kehadiran, kaedah, cara, keadaan dan nyalaan. Okey, tapi ingat,
jenis, cikgu dah terang beberapa kali sebelum ini, jenis ada ketika sesuai diguna, ada ketika tidak sesuai diguna, ya. Okey. Kita lihat caranya. Macam mana caranya? Okey, 2S semakin selepas. JM, jika maka selepas. Okey. Kita lihat ni semakin macam biasa. Garis pendek, garis panjang, semakin, garis pendek, garis panjang. Okey. Garis panjang yang atas PM, garis panjang bawah PB, dan garis pendek adalah corak. Kenapa kita letak corak? Sebab dia mesti ada corak. Yang kita bincang cara 3, tak boleh guna corak sebab dia tiada corak. Okey? Okey, garis pendeknya corak. Okey, ini adalah 2S. Dan cikgu kata ada selepas. Maksudnya kena tambah selepas. Okey, selepas. Macam mana nak tambah selepas? Selepas 3 garis kosong. Kita tambah 1, 2, 3. Lepas 3 garis kosong, kita isi dengan perkataan menjadi tetap. Okey, menjadi tetap. Macam mana menjadi tetap? Okey. Isikan garis yang pertama dengan PM, garis yang kedua dengan PM mula tetap, maksudnya dia mula mendatar, dia mula tidak berubah. Di situ. Okey, lepas tu isi dengan PB. Ni step-step dia. Untuk peringkat awal, kalau kamu jumpa macam ni, kamu boleh ikut step ni. Bila kamu dah mahir, lama-lama benda tu kamu boleh simpan dalam kepala kamu sendiri. Okey? Okey, satu lagi. JM, jika maka. Okey, dan juga tambah selepas. Boleh? Okey, JM dia ada dua kan? Satu garis pendek kat depan, satu garis pendek di belakang kan? Kita lihat kedua-dua cara JM. Okey, jom kita lihat cara JM. Okey, cara menjawab bila kita guna JM. Okey, iaitu jika, maka dan tambah perkataan selepas. Okey, macam biasa, kita buat jika maka kita. Jika kita ada dua kan? Jika garis pendek, garis panjang ataupun jika garis panjang, garis pendek. Okey, jika garis panjang, garis pendek. Dia boleh jika dia ada dua kan, satu lagi jika garis pendek, garis panjang. Tapi ingat, tempat garis panjang adalah PM dengan PB je. Sebelah atas PM, sebelah bawah PB. Okey, maka garis panjang, garis pendek. Okey. Atas PM, bawah PB yang panjang. Yang pendeknya adalah kita isi dengan corak. Kenapa kita tak isi dengan sifat? Sebab soalan ni ada corak, kena guna corak. Okey. Bawah pun kita isi corak. Okey. Ni adalah, lepas tu kita tambah selepas. Boleh? Macam mana kita tambah selepas? Okey. Barulah kita tambah selepas. Yang tadi asal JM. Jika maka tambah selepas. Tambah selepas. Selepas garis. Berapa garis selepas perkataan selepas tadi? 3 garis. 2, 3. Lepas 3 garis, kita tulis perkataan menjadi tetap. Okey. Biasa garis mula-mula isi dengan PM. Yang kedua PM mula tetap. Ataupun PM mula tidak berubah. Okey. Dan PB. Okey. Kita lihat. Jika pendek dulu. Garis pendek dulu pula. Jika garis pendek dulu. Maka garis panjang. Jika garis pendek. Maka. Jika garis pendek, garis panjang. Maka garis pendek, garis panjang. Okey. Biasa, yang panjang mesti isi dengan PM sebelah atas, PB sebelah bawah. Dan yang pendek kita isi dengan corak. Sama ada
Meningkat, menaik, menurun, mendatar, tidak berubah. Okey, itu corak. Okey. Dah siap? Belum. Sebab tak ada yang selepas. Okey. Kita kena tambah yang selepas. Okey. Apa yang selepas? Tambah perkataan selepas sama je dengan tadi. Selepas. Lepas perkataan selepas, ada 3 garis yang perlu isi tempat kosong. Lepas tu menjadi tetap. Garis pertama, PM. Garis kedua, PM mula tetap. Garis ketiga adalah PB. Isi je tempat kosong. Kita akan dapat jawapannya. Okey? Faham? Jom, sama-sama kita lihat contoh soalan. Jom, kita lihat contoh soalan ini. Okey? Soalannya, apakah hipotesis yang ingin diuji? Lihat keywordnya, hipotesis. Okey, dia boleh soal juga kita. Tuliskan kesimpulan bagi eksperimen ini. Apa keywordnya? Kesimpulan. Okay. Soalan boleh soal juga. Tuliskan hubungan. Hubungan antara apa dengan apa ya? Okey. Keywordnya hubungan. Jadi, sekiranya kamu jumpa keyword hipotesis, keyword kesimpulan, keyword hubungan, cara menjawabnya sama. Okay, seperti yang cikgu terangkan tadi, kita mesti ikut langkah demi langkah untuk kita memilih cara mana untuk kita menjawab soalan hipotesis, kesimpulan dan hubungan. Langkah 1, cari pemboleh ubah, iaitu cari PM dan cari PB. Okey, macam mana nak cari PM? Stem soalan tak ada, cerita tak ada. Okey, berdasarkan carta palang kita dapat cari PM kan? Okey, lihat. Nampak tak? Sebelah bawah cikgu dah cakap, kalau carta palang sebelah bawah adalah PM. Jadi PM-nya adalah tempoh masa. Sepatutnya kita tambah satu lagi apa perkataan? Masa adalah parameter. Jadi masa apa? Masa penyiasatan. Ingat tak lagi masa kita mencari pemboleh ubah? Okey. PB pula. Sebelah atas PB cikgu terangkan. Okey, sebelah atas PB. PB-nya adalah suhu air. Suhu adalah parameter, air adalah objek. Jadi PB suhu air. Siap. Langkah kedua, kita lihat corak. Okey, cuba kita lihat corak. Carta palang tinggi. Okey. Suhu air tu kan, masa 5 minit suhu dia 100. Nampak tak? Lepas tu, makin apa? Corak suhu air. Apa corak suhu air? Cuba tengok. Ke bawah kan? Ke bawah berarti berkurang ataupun menurun. Okey, berkurang. Jadi, coraknya adalah berkurang. Corak PB adalah berkurang. Okey, kita tengok pula corak. Okey, lepas tu ada satu lagi. Nampak tak? Apa dia tu? Mendatar ataupun tidak berubah. Jadi, dia ada berapa corak? Dia ada 2 corak. Berkurang dan tidak berubah ataupun berkurang dan mendatar coraknya. Okey, sekarang kita lihat pula corak. Okey, berarti bila corak dia dah salah satu je coraknya adalah berkurang dan mendatar, berarti kita kena jawab menggunakan cara 4. Faham? Apa cara 4? Iaitu 2S semakin ataupun jika maka JM dan tambah perkataan selepas. Faham? Faham tak? Dan kita lihat. Okey. Kemudian kita lihat parameternya pula ya. Okey. Okey, kita lihat parameternya pula. Okey, kenapa cikgu tak tengok tak lihat dah corak untuk PM? Cukup satu je. Satu pun dah, kalau dah tidak berubah satu, dah kena guna cara 4. Okey, jelas? Okey, kita lihat parameter dia pula ya.
parameter dia tempoh masa. Parameter dia suhu air. Jadi cikgu rasa dia tak ada dalam ni. Sebab dia kata parameter selain daripada yang ini. Maksudnya tempoh masa dan suhu air adalah selain daripada yang ini. Tak ada kat sini kan? Cuba lihat. Jenis. Okey. Cuba lihat cikgu. Okey. Tak ada kan? Jenis, kedudukan, bentuk, kehadiran, kaedah, cara, keadaan, nyalaan. Tak ada kan? Jadi, sah-sah kita kena guna cara 4. Okey? Jadi, jom kita jawab soalannya menggunakan cara 4. Jom, sama-sama kita jawab soalan ini menggunakan cara 4. Iaitu, kita mengguna 2S. Semakin, selepas. Okey? 2S selepas. Semakin, selepas. Macam mana caranya? Okey. Caranya, macam biasa cikgu dah terangkan. Semakin, garis pendek, garis panjang. Semakin, garis pendek, garis panjang. Okey, kita isi dengan garis panjang dulu. Garis panjang atas isi dengan PM. Garis panjang bawah isi dengan PB. Kemudian garis pendek atas corak untuk PM. Dan garis panjang bawah adalah corak untuk PB. Okey? Jom. PM, PB. Mesti ada apa? Mesti ada PM dan PB. Okey, ni adalah 2S. Betul tak? Ni baru 2S. Seperti cara 2 kita kan? 2S. Okey. Lepas tu, dia kena ada perkataan apa? Dia kena ada selepas. Nampak? Dia tambah selepas. Okey. Selepas. Maksudnya, kotak yang cikgu tambah bawah ni nak tambah selepas. Selepas. Lepas perkataan selepas, ada berapa garis cikgu terangkan tadi? Ada 3 garis. 1, 2, 3. Dan selepas garis yang terakhir, kita tulis dengan perkataan apa? Menjadi tetap. Ataupun tidak berubah. Okey, jom kita lihat apa yang kita nak isi dekat 3 garis selepas ni. Mula-mula isi dengan PM. Kemudian isi dengan PM mula tetap. Mula tetap maksudnya mula dia tidak berubah. Okey. Lepas tu isi dengan PB. Okey, maksudnya masih lagi nak PM PB kan? Cikgu dah katakan dia masih lagi menghubungkan antara dua pemboleh ubah. Masih lagi perlukan PM dan PB. Okey, cuba lihat. PM. Apa PM tadi? Tempoh masa penyiasatan. PB apa dia? Suhu air. Okey, boleh? Okey, jom kita isi tempat kosong PM dan PB dahulu. Okey, tempoh masa penyiasatan. Okey, kita isi tempoh masa penyiasatan. Okey, dekat PM. 2 tempat PM. Betul tak? Sekarang kita isi dengan PB pula, suhu air. Ada lagi satu PB kan? Suhu air. Okey, lepas tu dah siap isi PM PB. Apa perlu kita buat? Lihatlah. Apa nak kita nak isi? Okey. Nampak? Apa corak PM? 5, 10, 15, 20, 25. Apa corak dia? Meningkat. Ataupun bertambah. Faham? Okey. Lepas itu, lihat corak untuk suhu air. Corak untuk suhu air macam mana? Berkurang. Lepas itu tidak berubah. Itulah yang kita nak guna. Kenapa? Corak dia kena tulis 1 je kat sini. Dekat semakin ni. Kita tulis yang ni dulu. 1. Semakin berkurang. Nampak tak? Tak selesai lagi jawapan kita. Sebab tu kita kena tambah selepas. Sebab ada lagi yang tak selesai. Iaitu pada minit ke-20 dengan 25. Okey. Kita lihat pula. Dekat 2S kita dah penuhkan isi kan. Dekat selepas belum isi satu tempat kosong lagi. Satu tempat kosong yang belum kita isi adalah PM mula tetap. PM bawah kan. Dekat mana dia mula tetap? Nampak tak? Situ dia tak. Mana mula tetap? Mana? Di sini kan dia mula tetap kan?
Kat mana dia mula tetap? Dekat 20. Jadi, PM dia apa dia? Okey. PM mula tetap dia 20. 20 apa? 20 minit. Okey. Kan? Betul kan? Senang kan? Jadi jawapan dia adalah semakin bertambah tempoh masa penyiasatan, semakin berkurang suhu air. Selepas tempoh penyiasatan 20 minit, suhu air menjadi tetap ataupun tidak berubah. Faham? Okey? Jelas. Jom. Sekarang kita lihat pula jawab cara 4 mengguna JM selepas. Boleh? Jom. Sama-sama kita lihat. Sekarang kita cuba jawab menggunakan JM selepas. Masih lagi cara 4, ada selepas tapi kita menggunakan JM selepas. Okey, cuba lihat. Seperti biasa, jika markah biasa, jika dia ada dua kan, garis pendek dulu dan garis panjang. Ataupun garis panjang dulu, baru garis pendek. Okey, kita mulakan dengan garis pendek dahulu. Jika garis pendek, garis panjang, maka garis pendek, garis panjang. Okey. Lepas tu, macam biasa, garis panjang sebelah atas isi dengan PM, garis panjang sebelah bawah isi dengan PB, dan garis pendek di atas corak untuk PM, garis pendek atas bawah corak untuk PB. Okey? Ini adalah untuk JM. Okey? Lepas tu kita guna pula untuk selepas. Okey. Tak? Kita guna yang bawah ni yang selepas. Tambah selepas sama juga dengan S. Tu S tadi. Selepas, lepas perkataan selepas 3 garis. Kenapa kita guna selepas? Sebab corak dia ada mendatar. Ada tidak berubah. Okey. Ada 3 garis. Lepas tu, hujung sekali isi dengan perkataan apa? Menjadi tetap ataupun tidak berubah. Okey. Jadi, garis yang pertama, PM. Betul tak tadi? Garis kedua, PM mula tetap. Garis ketiga adalah PB. Okey. Jom. Kita isi tempat kosong. PM, PB. PM, PB kita dah cari tadi kan? Okey. PM, PB. Macam mana nak isi? Okey, PM. Apa dia? Tempoh masa. PB. Suhu air. Okey, kita letakkan dulu PM. Okey, kita letak. Tempoh masa penyiasatan. Letak lagi PM dekat PM. Okey. Sekarang kita isi PB pula. Suhu air. Suhu air. Okey. Dah penuh. 4 tempat kosong kita penuh. Satu lagi tempat yang tak penuh. Apa dia? PM mula tetap. Dekat mana PM mula tetap? Cuba kita lihat. Okey. Oh, kita tak isi satu lagi. Corak. Betul tak? Corak boleh isi lagi. Corak PM. Nampak tak corak PM? 5, 10, 15, 20, 25. Bertambah. Kita letakkan bertambah. Okey. Corak PB. PB ada 2 corak kan? Kita ambil satu yang pertama dulu. Berkurang. Isi berkurang. Lepas tu. Barulah kita nak tambah dekat yang selepas mula tetap. Dekat mana dia mula tetap? Dia mendatar kat situ kan? Kat mana dia mula mendatar? Dekat sini dia mula mendatar dekat 20. 20 apa? 20. Tulis tu 20. 20 apa? 20 minit. Jadi siap jawapan kita. Senang kan cara menulis? Kalau ikut step, mesti awak senang dapat markah. Okey, jadi jawapan dia adalah
Jika bertambah tempoh masa penyiasatan, maka berkurang suhu air selepas tempoh masa penyiasatan 20 minit. Suhu air menjadi tetap. Itu jawapan dia. Senang kan? Okey, sekarang kita lihat jika maka yang garis panjang di depan dulu. Jika garis panjang pula, ya. Okey, jom kita lihat. Okey, sekarang kita lihat JM selepas yang ada garis panjang dahulu. Okey, masih lagi cara 4 sebab kita guna selepas, ya. Okey. Jika, tadi kita guna jika garis panjang. Sekarang tadi kita guna jika garis pendek. Yang ni kita guna jika garis panjang. Garis pendek, maka garis panjang, garis pendek. Okey? Okey, ni adalah isi dengan apa? PM atas, PB bawah. Bahagian panjang. Bahagian pendeknya isi dengan corak. Okey. Ni adalah JM. Kita isi pula buat apa? Selepas. Yang bawah adalah selepas. Okey. Selepas. Lepas ada berapa garis? 3 garis. 1, 2, 3. Lepas tu isi dengan perkataan menjadi tetap ataupun tidak berubah. Okey. Isi. Garis pertama lepas perkataan selepas PM. Garis kedua, PM mula tetap. Garis ketiga, PB. Okey, jom kita isi tempat kosong. Mesti ada PM, PB. Okey, PM, PB. Kita dah cari tadi kan? Okey, PM kita adalah tempoh masa. Tempoh masa adalah parameter dan cikgu dah terang kepada kamu. Biasanya kita tambah perkataan penyiasatan. Okey. Ataupun tempoh masa apa. Sebab tak ada stem soalan, cikgu guna penyiasatan. Kalau ada stem soalan, tengok pada soalan. Okey. PB kita, apa dia? Suhu air. Jom kita isi tempat kosong. PM kita, tempoh masa penyiasatan. Okey, kita isi. Okey, tempoh masa penyiasatan. Mana lagi PM? Bawah. Isi satu lagi. Sekarang kita isi PB pula. PB-nya ialah suhu air. Okey. Satu lagi PB adalah suhu air. Okey. Mana lagi kita isi? Corak belum isi lagi. 3 tempat kosong lagi kita belum isi, ya. Corak. Okey, kita tengok corak PM. PM dekat bawah corak dia macam mana? Nampak tak? Cikgu letak kuning, arrow kuning. 5, 10, 15, 20, 25. Corak dia meningkat ataupun bertambah. Okey. Ataupun menaik. Boleh guna belaka, ya. Okey. Suhu air. Apa corak dia? Nampak tak? Kita guna satu je dulu. Dia ada 2. Okey. Sebab tu tak boleh kena tambah selepas. Okey. Berkurang. Okey. Jelas? Baru kita tengok selepas. Okey. Ada lagi tak? Satu tempat kosong lagi. PM mula tetap. Okey. Dia mendatar kat situ. Mendatar. Bila dia mula mendatar? Cuba tengok. Bila dia mula mendatar? 20. Okey. 20. 20 apa? 20 minit. Siap jawapan kita. Cukup senang kan? Okey. Jadi, jawapannya adalah jika tempoh masa penyiasatan bertambah, maka suhu air berkurang. Selepas tempoh masa penyiasatan 20 minit, suhu air menjadi tetap. Cukup senang kan? Jadi, kalau cikgu bagi soalan, kamu ikut step yang cikgu ajar. Pilih cara nak menjawab hipotesis, kesimpulan dan hubungan. Pilih cara. Macam mana nak pilih cara? Lihat, cari PMPB dulu. Kemudian lihat corak. Kemudian lihat parameter. Baru kita boleh pilih cara mana yang sesuai. Okey? Jelas? Okey. Sekarang, kamu dah faham? Cikgu akan bagikan latihan. Okey? Okey, jelas? Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.